Macam cakap diri sendiri je. Tak. Okey. Ini pengakuan ke apa ni? Pengakuan. Okey. Di studio kita ada Encik Masrul Maslim yang merupakan pegawai perkhidmatan pelanggan Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini memang satu tempoh yang aktif, pasti lebih aktif lah untuk LHDN untuk memastikan mempromosi. Lebih aktif dari biasa. Apa khabar Encik Masrul, sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Setiap bulan Mac, setiap tahun Encik Masrul akan hadir ke SPM untuk membawakan perkabaran ini. Tanpa gagal. Jadi Encik Masrul, sedikit pemahaman untuk para penonton kita lah. Apa lagi yang kita perlu tahu ataupun kongsikan tentang e-filing bagi mereka yang masih lagi tidak arif tentang bidang ini. Okey, untuk e-filing ini adalah merupakan satu kaedah yang kita berikan atau kita sediakan kepada pembayar cukai kita untuk mereka mengemukakan borang nyata cukai pendapatan mereka setiap tahun, yang mana mereka tak perlu lagi untuk download ataupun isi secara manual borang kertas. Mereka boleh terus secara dalam talian menggunakan e-filing, kerana dalam e-filing ini cukai mereka akan dikira secara automatik dalam sistem, melalui sistem. Jadi keberangkalian untuk kesilapan dalam pengiraan cukai itu adalah sangat rendah, dan juga keberangkalian untuk borang nyata kertas yang dihantar ke lembaga hasil dalam negeri itu hilang juga adalah rendah, kerana penghantaran secara dalam talian sahaja. Tapi kalau macam risik buku, gadget semua tu bagaimana? Masih lagi hantar secara manual? Tidak, sebab semenjak kita perkenalkan sistem taksir sendiri untuk tahun taksiran 2004 yang lalu, yang mana kita telah memperkenalkan penghantaran borang sahaja, tidak perlu pengemukaan ataupun hantar dokumen-dokumen sokongan ke lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Di mana dokumen-dokumen sokongan ini perlu mereka simpan selama tempoh 7 tahun jika kita perlu buat audit kemudian nanti. Saya terbaca juga mungkin ada kekeliruan mengenai e-filing dan juga m-filing. M-filing apa pula? Okey. M-filing ni sebenarnya kaedah terkini sebenarnya, nak kata terkini taklah terlalu terkini, yang mana kita dah perkenalkan pada 2012 yang lalu lagi, yang mana kita permudahkan lagi penghantaran borang, sebab ramai di kalangan pembayar, dalam kalangan pembayar cukai kita mempunyai gadget ataupun mempunyai smartphone, peranti mudah alih, iPad dan sebagainya. So mereka tidak lagi memiliki laptop ataupun desktop untuk kegunaan harian mereka. Jadi kami berfikir bahawa perlu satu kaedah yang lebih contemporary untuk mereka kemukakan borang nyata cukai pendapatan mereka. Maka mereka boleh gunakan m-filing ataupun nama penuhnya mobile filing. M tu mobile lah. Mobile filing menggunakan peranti mudah alih mereka ataupun telefon bimbit mereka. Dan setakat ini m-filing ni mendapat sambutan dah. Berdasarkan statistik yang kita ada, sambutannya agak sederhana lagi. Mungkin ramai di kalangan pembayar cukai kita masih belum menyedari kewujudan m-filing ini. Dan juga mungkin kerana m-filing ini hanya terhad kepada borang BE sahaja. Itu borang untuk individu berpendapatan pengkajian sahaja. Sedangkan e-filing tu pelbagai jenis borang boleh digunakan. Dan dari segi untuk majikan pula, apa antara langkah-langkah persiapan yang perlu mereka buat untuk memastikan mereka juga up to date ataupun sentiasa mengemaskinikan data mereka? Kepada majikan, sebenarnya secara kebetulan pada hari ini merupakan hari akhir untuk para majikan kemukakan borang E mereka, iaitu penyata majikan. Jadi tetapi jika mereka gunakan e-filing untuk kemukakan borang E, kita beri tambahan masa sebanyak 1 bulan. Iaitu selepas 30 April mereka boleh kemukakan borang E. Jadi sebagai majikan, tindakan yang perlu mereka lakukan ialah mereka kena pastikan maklumat pekerja mereka sentiasa dikemaskini dalam sistem mereka. Kerana pengemaskinian maklumat pekerja itu akan mempengaruhi potongan cukai bulanan yang akan dilakukan oleh pihak majikan. Dari segi status perkahwinan mereka, dari segi bilangan anak yang pekerja ada, dari segi pelepasan-pelepasan lain yang pekerja kemaskini, maka majikan kena ambil tindakan pengemaskinian. Sebab ada di kalangan pekerja kita terima aduan yang mana mereka telah mempunyai anak, sebagai contohnya 3 orang. Tetapi dalam sistem majikan masih lagi dalam status single ataupun bujang. Jadi ia mempengaruhi mempengaruhi amount potongan cukai bulanan setiap tahun. Maka kita suka menyeru pihak majikan supaya sentiasa kemaskini, dan pihak pekerja juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan maklumat-maklumat pengemaskinian tersebut. Dalam akhbar juga pagi ini berhubung dengan pengembalian wang 2 hari tersebut. Jadi bagaimana, apa yang perlu kita perjelaskan supaya nanti tidak ramai yang terkeliru ataupun silap marah pula nanti dengan bila tidak mendapat respon yang mereka harapkan? Ya, cukai terlebih bayar lah maksud ni. Tax refund ataupun cukai terlebih bayar ni memang kalau ikut piagam pelanggan lembaga hasil dalam negeri Malaysia, kita komited untuk pulangkan kembali cukai terlebih bayar ni. Kalau mereka menggunakan e-filing untuk hantar borang nyata, maka dalam tempoh 30 hari bekerja
30 hari bekerja bermaksud tidak masuk Sabtu Ahad lah. Dan juga cuti-cuti umum. Jadi dalam tempoh 30 hari bekerja tu, kalau tak ada apa-apa masalah dari segi pengemukaan borang mereka, kita boleh proses cukai terlebih bayar mereka. Tetapi dalam surat akhbar hari ini dinyatakan seawal 2 hari ataupun secepat 2 hari. Itu yang cuba disampaikan oleh pihak media massa sebenarnya. Bermaksud kat situ proses dia dari segi idea dia, kalau dia hantar borang nyata dia menggunakan e-filing pada hari ini, kita boleh proses secepat 2 hari. Namun demikian, kena melihat kepada volume ataupun jumlah borang nyata yang kita terima. Sebab di Malaysia ni selalunya saat akhir. Baru ramai menderu hantar. Saat akhir itu satu hal lah. Lepas tu, fakta pula tak betul lagi. Ya, itu semua kena tindakan semakan dan sebagainya. Apakah mungkin ada talian helpline ataupun bagi mereka yang baru berkenalan dengan sistem ini, kalau terlupa password, terlupa data sebagainya, ke mana mereka boleh hubungi? Okey. Urusan terlupa password ataupun isu terlupa password memang isu tahunan kami hadapi. Kita dah perkenalkan e-filing lebih 8 tahun. Masih lagi isu terlupa password ni menghantui lah. Menghantui pembayar cukai dan juga lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Jadi alasan. Namun demikian jangan risau. Kita memang ada sediakan talian hotline ataupun di mana 1-800-88-5436 itu talian kita. 1-800-88-5436. Yang mana pembayar cukai boleh hubungi talian ini untuk membantu mereka untuk reset e-filing password. Apa yang mereka perlu buat? Bagi nombor IC ke apa? Sebenarnya mereka boleh reset sendiri password e-filing ni. Jika mereka ada alamat email berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, mereka hanya perlu masuk ke laman web Easy Hasil tu dan seterusnya klik kepada terlupa kata laluan. Di situ kita akan minta mereka untuk masukkan alamat email berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan kami akan berikan respon melalui email yang berdaftar tu. Namun demikian, kalau mereka tak pernah daftarkan apa-apa email dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, maka tindakan yang mereka boleh lakukan ialah melalui borang maklum balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dalam website kami www.hasil.gov.my. Mereka kemukakan semua butiran kita perlukan dan kita akan respon kepada mereka kemudiannya. Saya suka tanya bab IT ni sebab ramai suka yang mengajukan soalan sebegini. Tapi kalau emailnya bertukar, macam mana Cik Masrul? Emailnya dulu kerja bertukar. company lain, sekarang kerja company lain. Betul. Kadang-kadang tak kerja company lain pun Zailah, dia suka tukar-tukar email. Berlaku macam tu. Seorang 2-3 email. Ya. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan ialah kita kena kemaskini maklumat kita. Setiap perubahan maklumat kita, email ke, alamat ke, ataupun apa-apa sahaja maklumat yang berkaitan dengan hal percukaian, mereka kena kemaskini dengan Lembaga Hasil. Di mana? Mereka boleh masuk di laman web Lembaga Hasil di www.hasil.gov.my dan klik kepada perkhidmatan Easy Hasil. Di sana ada e-kemaskini. Yang mana mereka boleh kemaskini juga secara dalam talian. Baik Cik Masrul, kita cerita banyak mengenai mereka yang mungkin pernah dah juga ada pengalaman bayar cukai. Kita juga nak cerita mengenai yang pertama kali nak bayar cukai, terutama untuk individu. Kata bulan April ni untuk individu. Jadi apa yang mereka perlu lakukan untuk yang baru pertama kali nak bayar cukai? Pertama, kena kenal pasti memang ada dah nombor fail cukai pendapatan. Jika belum ada, maka daftarkan nombor fail cukai pendapatan. Kedua, jika ingin hantar borang nyata cukai menggunakan e-filing, maka pastikan dapat nombor PIN e-filing supaya kita boleh berdaftar sebagai e-filers dan juga kita boleh cipta kita punya kata laluan e-filing kita. Dan ketiga, pastikan semua dokumen untuk kita isytiharkan itu berada bersama kita dan buat kiraan awal. Berapakah amount cukai yang kita kena bayar supaya bila kita berhadapan dengan portal e-filing tu nanti kita boleh terus key in saja figure ataupun angka-angka berkenaan. Kerana banyak kes juga ya Syarin dan juga Zaliha, bila mana pembayar cukai datang ke kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kita boleh bantu mereka untuk isi e-filing. Namun demikian, bila mereka tidak bersedia dengan maklumat dan dokumen yang berkenaan, mereka perlu masa yang lebih lama berhadapan dengan komputer untuk isi e-filing. Dokumen apa yang mereka perlukan? Penyata pendapatan mereka tahunan iaitu EA form, kalau macam kita kerajaan EC form. Kemudian penyata insurans mereka jika ada mereka mencarum dengan mana-mana insurans. Kemudian resit pembelian buku jika mereka ada pembelian buku dan juga resit pelepasan cukai yang lain. Mereka perlu ada bersama mereka dan juga perlu buat kiraan supaya kita boleh senang masukkan dalam satu lagi lah Cik Masrul, soalan yang sentiasa orang tanya pada saya, kalau mereka mungkin dah kerja 4-5-6 tahun tak pernah bayar cukai dan mungkin tahun ke-7 tu baru nak bayar cukai, adakah tertunggaknya 6 tahun tu akan dikira sekali ke bagaimana? Pertama kita nak ucapkan tahniah. Selamat datang ke zaman bertanggungjawab ya. Zaman bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. So ialah macam Syarin cakap lah, at least dia dah sedar kan. So pertama dia kena isytiharkan cukai pendapatan yang tahun yang paling terkini.
Tahun paling terkini. Macam tahun ni, tahun 2014, isytiharkan cukai pendapatan tahun 2014 terlebih dahulu. Kemudian pastikan kumpul semua dokumen untuk tahun-tahun kebelakangan. Macam contoh tadi 7 tahun dah kan. Ada tahun yang 6, 5, 4 dan seterusnya itu, kumpul semua dokumen dan kita buat pengisian selepas itu. Sebab dalam konteks terlewat hantar borang cukai ini, kita ada kenaikan-kenaikan ataupun penalti yang kita perlu kenakan atas kegagalan mereka. Kalau kita lihat kepada struktur penalti itu, kalau dalam tempoh 12 bulan mereka kemukakan borang itu selepas dari tutup, penalti yang kita boleh kenakan maksimum 20%. 20% daripada amount cukai yang dikenakan. Kalau dalam tempoh 12 bulan hingga 24 bulan, mereka boleh dikenakan kepada 25%. Seterusnya 24 hingga 36, 30%. Selepas tempoh 36 bulan, kalau mereka baru hantar borang nyata, boleh dikenakan sehingga 35%. Itu maksimum. Wow. Dan ya Allah, takutnya dengar. Dan ada juga yang tanya, yang perlu bayar cukai ni tak semestinya yang kerja kerajaan yang bekerja secara kekal tetap. Maksudnya yang bekerja part time semua tu pun perlu bayar juga. Memang betul apa yang pemahaman selagi ada pendapatan. Selagi ada pendapatan. Sebab dalam Akta Cukai Pendapatan kita jelas menyatakan bahawa sumber pendapatan. Dia tidak menyatakan bahawa anda kerja kerajaan atau kerja swasta. Dia hanya terus menyatakan kita ingat kalau tak kerja tetap tak payah bayar cukai. Ya. Asalkan ada sumber pendapatan, maka anda perlu membayar cukai. Dan sumber pendapatan tu ada threshold ataupun ada had-had tertentu yang melayakkan mereka kena cukai lah. Okey. Laman webnya hasil.gov.my dan juga helpline ataupun talian untuk membantu adalah 1-800-885-436. Betul. Dan mungkinlah untuk 30 hari ni kita kalau boleh tak nak LHDN ni dibebankan dengan kemasukan maklumat sampai banyak. Tiba-tiba sistem down pula nanti. Kerana itu Zalaha, kita beri kelonggaran kepada mereka yang nak hantar borang nyata menggunakan e-filing. Kalau bagi individu sepatutnya selewat 30 bulan April. Tapi sebab kita nak galakkan mereka guna e-filing, kita beri tambahan masa sehingga 15 Mei. Jadi kita serulah kepada pembayar cukai individu kita, gunakanlah kesempatan yang ada ini sehingga 15 Mei untuk memilih menggunakan e-filing. Kerana ia cepat, mudah dan selamat. Dan juga jika ada cukai terlebih bayar, kita boleh proses dengan sikap. Dengan cerita Cik Masrul ni macam mudah je sebenarnya isi. Sebab ada yang bagi tahu saya dah ada satu agensi yang membantu untuk isi borang tapi kena bayar dekat dia pula kan. Ada ejen cukai lah. Kita memang daftarkan ejen cukai yang bertauliah yang mana pembayar cukai boleh dapatkan khidmat mereka, tetapi mereka kena bayar fee lah. Soalan terakhir saya, Cik Masrul, apa perbezaan di antara PIN e-filing dan juga password ataupun kata laluan e-filing? Okey. Untuk create ataupun mencipta password, mereka perlukan PIN. Bermaksud langkah pertama ialah dapatkan nombor PIN e-filing terlebih dahulu. Untuk dapatkan PIN, boleh terus hadir ke kaunter lembaga hasil ataupun boleh melalui borang maklum balas pelanggan dalam website lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Jadi dapat PIN baru dapat password. Betul. Berapa lama tempoh yang diperlukan? Okey, kalau mohon melalui borang maklum balas tu dalam tempoh 7 hari bekerja. Tetapi kalau nak lebih segera, hadirlah di mana-mana kaunter lembaga hasil. Di UTC juga ada. Mana-mana UTC kita memang beroperasi Sabtu dan juga Ahad. Maka di UTC saja, tetapi di Cawangan kita belum lagi beroperasi Sabtu Ahad. Jangan salah faham pula. Ikan Sabtu Ahad ni datang ke mana-mana Cawangan lembaga hasil, lepas tu mengamuk kan, kata buka tapi tak buka. Kita nyatakan bahawa hanya kaunter kita di UTC sahaja yang buka Sabtu Ahad buat masa ini. Boleh dapatkan nombor PIN. Dalam masa yang terhad ni, Encik Masrul, mungkin saranan kepada rakyat Malaysia yang tergolong dalam kategori bayar cukai ni? Pertama, jadilah rakyat Malaysia lebih bertanggungjawab dengan cara menunaikan tanggungjawab membayar cukai pendapatan. Kerana kita tak mampu untuk pegang senjata untuk pergi berperang bagi menjaga keamanan negara. Hanya dengan cara membayar cukai pendapatan kita dapat membantu negara menyediakan prasarana keselamatan dan keamanan. Maka jadilah membayar cukai yang bertanggungjawab dalam membantu memakmurkan negara. Esok GST cukai tak cukai ada kena mengena dengan terima kasih, tak kena mengena. Okey, dan juga boleh cukai boleh dilunaskan dengan kad kredit? Benar. Okey, kaedah terkini memang kita perkenalkan iaitu membayar cukai melalui kad kredit. So mana-mana ada masalah cash flow aliran tunai, bolehlah gunakan kredit. Tak ada alasan dah. Terima kasih Encik Masrul. Dalam masa begitu singkat banyak sekali maklumat komprehensif boleh kita dapatkan. Hasil.gov.my dan juga talian 1-800-88-5436. Manfaatkan ruang ini untuk bayar cukai. Jangan lari boleh detect ni. Okey, jom.